Semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada penonton hari ini. Okey, sebenar Hari Wilayah pada 1 Februari ini, Pusat Sumber SK Patau akan mengadakan pertandingan kuis. Kuis berkaitan dengan wilayah kita lah, wilayah persekutuan dan kita punya negeri iaitu negeri Labuan. Okey. Jadi, tontonlah video ni sebab daripada video ni semua soalan akan keluar. Okey, jom kita mula. Okey. Ini adalah peta Labuan dahulu yang dilukis pada abad ke-18 ke-19 begitu oleh orang British. Kita dapat tengok di sinilah peta Labuan, ni Labuan dengan pulau-pulau sekitarnya, Pulau Kuraman, Pulau Burung, Pulau Rusukan dan Pulau Papan. Okey, ini dan Pulau Daat juga. Inilah wilayah Labuan. Okey. Ini juga peta yang dilukis dengan cikgu pun tak tahu apa yang ni, mungkin ini adalah kedalaman air kot ataupun keluasannya. Okey, Labuan Island. English Mile, orang British juga yang lukis ni. Okey. Okey, Pulau Labuan. Siapa yang perintah Labuan ni dulu? Pulau Labuan asalnya merupakan sebahagian Kesultanan Brunei. Pada tahun 1846, Brunei menyerahkan Labuan pada British setelah British menggunakan pulau yang tidak berhuni sebagai tapak operasi menentang Lanun. Pada zaman dahulu, menurut cerita, Pulau Labuan ni adalah tempat persinggahan. Kalau macam kapal-kapal daripada Brunei ataupun pergi keluar dari Brunei, masuk Brunei ataupun untuk menentang Lanun. Sebab dulu Labuan ni tidak ada orang tinggal. Adapun sebilangan kecil nelayan-nelayan, orang yang berbangsa Kedayan ataupun bangsa Brunei yang tinggallah untuk menangkap ikan. Okey? Okey, itu Labuan. Okey. Nama Pulau Labuan, apa maksud Labuan ni? Labuan ni maksudnya pelabuhan. Okey, labuhan. Daripada labuhan, pelabuhan. Itulah namanya Labuan. Sebab kenapa? Untuk yang tinggal di Kampung Patau-Patau, kalau kamu tengok air laut kamu tu yang depan ferry apa tu, kita punya air laut tu, kita punya persipan tu yang paling dalam. Semula jadi, natural paling dalam. Jadi senang kapal-kapal ni, kapal-kapal dagang berlabuh. Okey? Kalau tempat lain, kalau macam berlabuh, mana dapat sebab airnya cetek. Jadi kalau di Labuan ni, airnya dalam. Senang kapal datang, simpan barang, ambil barang. Simpan barang, ambil barang. Okey, tahu kan ni Bandar Labuan, ini Ujana, ini Waterfront, ini Hotel Pulau Labuan Lama. Belakang dataran tu, inilah pelabuhan utama kita. Sebab air laut ni dalam. Itulah ferry boleh datang, boleh masuk, boleh keluar. Okey? Itulah namanya, kenapa kita punya tempat ni namanya Labuan. Okey. Lepas tu Labuan ni juga pernah dinamakan sebagai Victoria. Okey, Pulau Victoria. Okey, siapa Victoria ni? Victoria ni, okey ni, Victoria ni plak. Kalau kamu pergi ke depan museum Labuan di sebelah dataran tu, kamu akan nampak plak ni lah. Okey, bila British ambil, British tukar namanya kepada Pulau Victoria. Sebab Pulau Victoria ni, inilah, diorang namakan sempena nama pemaisuri ataupun Ratu England, pemaisuri pula. Ratu England masa tu. Okey, Queen Victoria. Okey, kenapa mesti namakan Queen Victoria? Sebab diorang mahu kalau British, kerajaan British ada sikit saham pada pulau ni, so senanglah maksudnya ada yang kuasa besar menjaga pulau ni dari serangan-serangan kuasa asing seperti atau Spanyol mau ambil, Amerika mau ambil, Belanda mau ambil. Okey, so zaman dahulu negara-negara barat yang berusaha mencari negara-negara Asia yang jauh untuk dijajah. Okey. Kemudian masa perang Jepun, nama Labuan diubah sekali lagi jadi Maida Island atau Pulau Maida. Okey, siapa Pulau Maida ni? Kenapa namanya Maida? Kenapa bukan namanya Doraemon kah? Apa-apa nama Jepun, Kawasaki kah, Mitsubishi kah? Okey. Maida ni sebenarnya adalah nama seorang general, okey? General Jepun yang paling tinggilah pangkatnya sebab dia lah menyebabkan apa tu kemenangan besar Jepun di kawasan Pulau Borneo ni. Dia gara-gara dia lah Jepun dapat menguasai keseluruhan Pulau Borneo, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Brunei dan Labuan. Okey. Kenapa dia bagi nama? Sebab masa tu General apa ni, General Maidan ni kan dia mau pergi Labuan dari Kuching. Bila sampai ke Bintulu, dia punya kapal terbang tu terempas dan meninggal. Jadi untuk penghormatan pada General Maidan ni, namanya tu digunakanlah untuk menamakan Pulau Labuan tu. Okay?
Okey, ni adalah Pulau Labuan. Kita boleh tengok, okey, Labuan terdiri daripada pulaunya ni, Pulau Burung, Pulau Rusukan Kecil Rusa dan Kuraman, dan ni Pulau Papan dan Pulau Daat juga. Okey. Keluasan Pulau Labuan 92 kilometer persegi. Okey, itu keluasannya keseluruhannya lah. Meliputi pulau semua dan memiliki dengan 4.8 kilometer lah. Semua ni masuk. Ini kira Labuan juga ni. Okey. Ini nama-nama cikgu sebut tadi lah. Pulau Burung, Daat, Kuraman, Papan, Rusukan Kecil, Rusukan Besar. Okey, semua ini dikira sebagai Pulau Labuan. Okey, ingat keluasannya berapa jauh daripada pantai dikira sebagai wilayah Labuan dan pulau-pulau sekitar Labuan. Okey, semuanya berada di selatan Labuan. Di atas tidak ada pulau. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita mulakan sejarah Labuan. Okey, simple je. Ini perlu kamu ingat. Okey, 1800. Okey, Pulau Labuan ada sebahagian daripada pemerintahan Sultan Brunei Al Sambung pula. Okey, Labuan menjadi tempat kapal berlindung. Ini cerita daripada ribut dan serangan Lanun. Dulu di kawasan perairan Sarawak, Sabah ni banyak Lanun. Jadi Labuan ni tempat orang berlindung lah, atau daripada serangan Lanun ataupun ribut. Kalau ribut kan selalunya kalau ribut kan hujung tahun kan, itulah orang berlindung di Pulau Labuan ni. Just berlindung, jarang orang tinggal. Tinggal pun hanya untuk menangkap ikan sajalah. Okey, ni bandar Brunei dululah. Bandar dorang Brunei, Bandar Sri Begawan. Dulu istana Brunei ni atas air. Ni nampak ni atas air. Okey. Okey. 1846. Okey, pada tahun 1846, Raja Muda Hashim telah Raja Muda Hashim dan diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas. Okey, menyerahkan bukan Raja Muda Hashim menyerahkan ni sebenarnya sebab Raja Muda Hashim lah Labuan ni diserahkan kepada British. Okey, ceritanya begini. Okey, Okey, ini gambar menunjukkan internet buruk berunding dengan Raja Muda Hashim dan terasa oleh seorang lelaki tempatan. Okey. Dulu kerajaan Brunei ni dia punya wilayahnya seluruh negeri Sarawak sampai ke Kuching. Okey, di Kuching tu Sultan Brunei telah melantik seorang Gabenor. Tapi Gabenor ni jahat. Dia jahat menyebabkan orang-orang di Kuching ni suka dia. Jadi berlaku pemberontakan. Kerajaan Brunei pun menghantar Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan pemberontakan itu. Namun tidak berjaya. Apabila tidak berjaya, Raja Muda Hashim ni minta tolong sama James Brooke. Okey, lepas tu James Brooke cakap, boleh saya tolong dengan syarat kalau saya berjaya, saya meminta tanah lah, sedikit tanah untuk dia punya, kerajaan dia lah. Jadi akhirnya James Brooke berjaya mengawal pemberontakan di Kuching tu. Jadi kena bagilah tanah pada James Brooke. Okey, apabila Raja Muda Hashim ni pengaruhnya makin kuat. Dia di kawasan di Kuching tu kan. Jadi di Sultan Brunei ni dia punya ada seorang anak dia macam cemburu. Cikgu rasa anak dia lah cemburu. Jadi diorang berpakat macam yang kita panggil Raja Muda Hashim ni ke Brunei. Okey, bila panggil Raja Muda Hashim ni, diorang panggil lah satu family. Pindah balik ke Brunei. Apabila diorang pindah, terus Raja Muda Hashim ni kena bunuh oleh kerabat di Raja Brunei. Sebab cemburu, jealous lah kan. Apabila ni meninggal, jadi si James Brooke ni marah sebab Raja Muda Hashim ni best friend dia. Jadi dia marah, kemudian ini Raja Muda Hashim. Ini Raja Muda Hashim. Okey, ini James Brooke. Okey. Apabila si James Brooke ni dia sedih dan dia marah sebab kawannya ni sudah meninggal. Jadi James Brooke dengan sokongan tentera British dengan sokongan tentera Dayak, diorang pergi ke Bandar Sri Begawan di Brunei. Diorang menuntut bela lah atas kematian Raja Muda Hashim di sana tu. Oleh kerana tentu Sultan Brunei macam takut sebab bayangkan banyak kapal-kapal perang dengan meriam-meriam bersedia untuk membom istana Sultan Brunei. Jadi Sultan Brunei pun takut. Jadi kalau oleh kerana kau sudah bunuh, so macam mana kau mau supaya minta maaf lah. Jadi Brunei pun menyerahkanlah Labuan
pada 18 Disember 1846. Gara-gara itulah. Jadi Labuan ni, kalau bayangkanlah kalau benda itu tidak berlaku, mungkin sekarang ni kita Brunei. Tapi oleh kerana kejadian itu berlaku, kita diserahkan kepada British. Okay? Okay, ini pada tahun 1884. Ini 1846. Ini apabila Labuan diserahkan kepada British, jadi diorang ada kira macam majlis pecah tanah lah ataupun majlis angkat bendera. Inilah majlisnya. Time ni semua orang-orang di Labuan panggil untuk menyaksikanlah bendera British dinaikkan di Pulau Labuan. Maksudnya kita kepunyaan British lah pada 1846 ni. Okay, benda ni berlaku di Ramsay Point. Ramsay Point ni di mana? Ramsay Point ni di muzium ikan. Muzium tu. Muzium ikan tu. Kompleks ikan air. Kompleks ikan air. Kalau kamu nampak ada macam menara, adakah menara tinjau tu yang tinggi tu? Kalau dulu tempat orang Flying Fox, di sanalah tu tempat yang British angkat bendera, Ramsay Point tu. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. 1888. Okey. British Perdana Labuan, pentadbiran di Labuan diserahkan kepada Syarikat Borneo Utara, the British North Borneo Company, pentadbiran tu. Walaupun masih lagi di bawah kerajaan British, tapi pentadbirannya tu diuruskan oleh syarikat company. Okay, syarikat. Syarikat ni dia just macam, kau tahu lah syarikat, mungkin kamu tahu syarikat kan? Syarikat ni cuma tahu cari keuntungan saja, tidak berapa memajukan. Kalau ada pun yang memajukan Sabah dan Labuan, mungkin pembinaan kereta api, gara-gara tu. Lepas tu jalan, mungkin adalah 2-3 buah sekolah dan hospital. Okay. Okay. Ini kita tengok Brunei masa tu dulu. Ni Brunei. Okay, cikgu warnakan warna merah adalah Brunei. Brunei dulu sampai ke Menumbuk, Beaufort, Lawas, Miri, Brunei. Tapi kita, okay, Labuan sewarnakan biru. Labuan kita join dengan Syarikat British Borneo Utara. Ni Borneo Utara semua ni. Tawau, Sandakan, Dadatu. Sebab pusat dulu, pusat pentadbiran British, Syarikat British Borneo Utara tu di Sandakan. Okay, Sandakan. Okay, kita bawa syarikat. Okay, ini logo syarikat lah. Kita pada logo ni kita tengoklah, nampaklah antara dua derajat antara orang tempatan dengan orang putih. Kenapa secara begitu? Tengok tangan ni. Kenapa tangan di atas tangan orang putih? Kenapa tangan kita tangan di bawah? Itu cata tu. Itu salah satu menunjukkan bahawa adalah perbezaan darjat lah. Biasalah orang putih manalah mau dengan kita yang kulit-kulit zaman tu. Zaman tu sekarang orang putih suka sudah berkulit gelap ni. Okey, inilah logo syarikat berpiagam Borneo Utara. Okay, ini punya bos-bos besar lah. Ini bos besarnya Captain Raffles. Ini. Ini belakang tu polis. Ini bos-bos besar dorang, iaitu Mr. Harrington, Sir Charles Jessel. Cikgu rasa itulah namanya KK Jesselton tu. Mr. Richard, Mr. William dan Mr. Edward. Okay, 4 orang lah di sini namanya dah. Okey. Seterusnya, 1907, pentadbiran di Labuan diberikan semula pada British dan disamakan dengan negeri-negeri selat. Okey. Masa tu kita punya pentadbiran disamakan dengan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Maksudnya kita start dengan orang lah. Sebab 3 buah tempat ni maju. Singapura tu bandar besar, Melaka tu bandar besar, Pulau Pinang tu bandar yang besar. Okey, kita di bawah pentadbiran negeri-negeri selat. Okey, tahun 1907 Kemudian, ini mana pejabat kerajaan Kemudian, ambil lagi. Okey, ini bendera kita. Masa penjajahan British lah, masa kita di bawah pentadbiran negeri-negeri selat. Ada bendera Union Jack, ini namanya bendera ni Union Jack. Kalau Malaysia, bendera jarum gemilang kan. Tapi kalau British, nama bendera tu adalah Union Jack. Lepas tu ni kita punya apa kata orang lambang Labuan lah, gunung, ada matahari dan kapal. Ini bendera Labuan dulu. Okey? Bendera Labuan
Ini pejabat kerajaan British di Labuan. Okay, sekarang ni kalau kamu tanya, "Sir, mana sudah pejabat ni?" Kena bom sudah oleh Jepun. Okay, dan ini adalah bangunan kira macam istana kecil lah. Bangunan tempat tinggal pegawai-pegawai besar di Labuan atau tempat tinggal residen-residen. Residen ini adalah ketua bagi negeri-negeri Selat lah untuk Labuan. Okay, Bubong 12 ni rumah paling cantik di Asia Tenggara. Okay, rumah ni nilainya kena bina paling murah, 652 pound rasanya. 652 pound kamu darab dengan, kalau harga dia sekarang lah, 652 pound darab dengan 6 kali. Tapi itu duit lama lagi lah dulu. Nilainya walaupun kecil kan tapi sangat besar sekarang tu. Okay, ini lukisan zaman dulu lah. Okay, inilah Bubong 12. Cantik tu. Sayanglah sekarang rumah ni. Amat sayang. Kenapa sayang? Sebab rumah tu sekarang sudah musnah. Hancur, dibom semasa Perang Dunia Kedua. Okay, sebab rumah ni cantik. Ini rumah ni. Daripada atas. Di mana rumahnya? Rumah ni kalau diikutkan, kalau sekarang masih ada lah. Rumah tu di Taman Botanical. Okay, Taman Botanical di dekat CNN tu, depan CNN. Kamu boleh pergi sana. Kamu pergi jogging jalan. Kamu akan nampak macam ada papan tulisan Bubong 12. Di tepi tu ada satu macam batu-batu dengan pokok tu. Itulah yang punya tapaknya Bubong 12 ni. Bubong 12 ni, dia punya rumah dibina pada kayu yang mahal lah. Kayu belian, lepas tu corak-corak Inggeris. Dan yang paling penting, dia pernah didatangi oleh dua orang lah. Dua orang kerabat diraja British. Cikgu rasa Prince of Wales datang dan King George pun pernah datang. King George tu datuk. Datuk kah? Ya. Datuk kepada Queen Elizabeth sekarang. Datuk pada Queen Elizabeth, King George. Pernah datang, pernah tidur sini. Bayangkan, sayang Kalau bayangkan kalau masih ada, mungkin kita boleh lawat. Cantik rumah tu. Okay. Dan, tonton 1942. Okay, Jepun telah menceroboh Labuan dan menguasai dan diberi nama Pulau Maida. So, saya ceritakan Maida tu, inilah General Maida. Itu namanya adalah General Maida Toshinari. Okay, orang penting lah ni. Tapi tu korban masa fly mau pergi ke Labuan. Okay, Labuan diserang lah oleh Jepun. Di penjajahan Jepun di Labuan. Ini dorang dalam kapal. Okay, dan ini sebelah ni ni perarakan dorang masuk ke Bandar Labuan. Kenapa? Ni bendera Jepun. Nampak? Perarakan. Dengar cerita, first tempat dia serang adalah melalui pantai layang-layangan tu. Okay, dia serang, dia bom, tapi tidak banyak bom lah. Sebab tentu tentera British sudah lari. Banyak yang lari. Yang tinggal pun hanyalah ada seorang askar tempatan bernama Jumidar Boyong. Jumidar Boyong. Okay, nanti saya ceritalah lain hari lah pasal Jumidar Boyong tu. Itu yang tinggal mempertahankan Labuan. Tapi itu korbannya rasanya sungguh sedih. Okay, ini Jepun di Labuan lah. Kita sudah dijajah Labuan. Dijajah Jepun. Okay, 1945, 3 tahun lepas tu, okay, 1945, tentera berikat iaitu tentera Australia, British dan New Zealand datang untuk membantu membebaskan Pulau Labuan daripada dijajah. Okay, itu pengetahuan semua semasa Labuan tu kena jajah serentak. Sebab Borneo ni paling senang Jepun jajah. Apabila dia serang Labuan, dia serentak menyerang Kota Kinabalu, Brunei dan Miri. Dalam masa satu hari, semua tu Jepun punya. Okay, so apabila tahun 1945, tentera Australia datang daripada muncul di Muara Brunei tu, tepat di Kampung Patapatau tu, kalau kamu lihat di laut tu, itulah namanya Muara Brunei. Kapal-kapal Australia datang, bom. Satu minggu bom, habis Labuan ni hancur. Okay. Okay. Dan last apabila dua bom nuklear dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, so Jepun menyerah kalah lah. Jadi di pantai layang-layangan, General Masobaba ni orang paling tinggi dalam tentera Jepun, ni General Masobaba menandatangani menyerah kalah lah. Di depan
General, Major General F. Wooten. Di Pantai Layangan. Pernah pergi Pantai Layangan? Di Taman Damai itu. Taman Damai itu kalau kamu pergi, ada satu yang bulatan tuh. Bukannya gunung tinggi tuh, bukan bukit tuh. Kamu pergi keluar, madap laut, ada satu bulatan tuh. Di sanalah ada kemah dulu, dorang sign, Jepun sign menyerah kalah. Okay? Okay, ni tengah berlaku perbicaraan. Ni tentera Australia tengah membicaralah dengan apa tu askar-askar Jepun yang jahat. Apa kesalahan dorang? Okay, tengah buat perbicaraan. Okay. Okay, ini 3 orang ni, dorang ada kesalahan lah. Okay, labuan kita baca dulu. Okay, ni namanya Sushimi Hoshijima. Okay, ini namanya ialah okay. Yang tengah ni, okay, Sushimi Hoshijima ni, okay, dia ditangkap, dibawa ke labuan untuk dibicarakan. Kesalahannya ialah, apa kesalahan dia? Semasa disendahkan, dia tangkap semua tentera British, lepas tu dia bunuh di camp tentera lah. Okay, so, dia dapati bersalah, tiga-tiganya ni dihukum, gantung di labuan. Okay? Okay, kita sambung balik. Okay, ni di Labuan di Bendano lah tempat memperingati mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua satu korban. Okay, yang kamu nampak depan hospital Mebija itu semuanya tentera-tentera berikat yang terkorban lah semasa perang. Tentera Australia, tentera New Zealand, India, Melayu, terkorban mempertahankan negara. Okay, tapi tiada mayat tu sana, tiada mayat maksudnya yang semua tu dalam tu hanya dah ada pingatnya, pingat keberanian dorang. Just tunggu peringatan. Sebab mayat dorang tidak boleh dijumpai sudah. Kesian kan? Okay. 1946. Okay, apabila lepas perang, jadi British Australia rasanya bantu tu. Australia telah menubuhkan lembaga bandaran untuk mentadbir labuan. Tentu kita masih bawa British lembaga bandaran. Tentu tentera British tolonglah kasih bersihkan bandar Labuan, kasih baiki. Kalau kamu jalan di bandar Labuan, kamu akan nampak ada satu tugu tu. Tahu KFC? KFC? Okay. Bank tu bank Hong Kong Bank kan. Coba kamu jalan menuju ke Labuan Supermarket. Kamu jalan KFC, lepas tu depan tu ada kedai CD kan. Lepas tu ada kedai DJ kan. Lepas tu sudut tu ada kedai jam kan. Ada kedai gunting rambut ke India tu kan. Kamu tengok ada satu tugu tu. Tugu tu adalah diuruskan oleh lembaga bandaran oleh tentera Australia lah untuk memajukan semula Labuan. Sanalah kedai pertama dibuka, dibina selepas perang. Okey. Ni tengok bandar Labuan. Ini jam rosak sudah. Tengok, hancur semua bandar Labuan. Orang panggil dulu Victoria Town lah. Okey. Jam ni ada orang cakap di kawasan dekat depan Hotel Aifa. Ada orang cakap jam tu dulu di kawasan dekat dengan Sketches di bandar tu. Entah, siapa dah pasti. Okey. Okey, tahun 1963. Okey, apabila Sabah merdeka dan menyertai Malaysia. Okey, Menteri Semenanjung buat Malaysia. So, Labuan kita di bawah pentadbiran Sabah pada tahun 1963. Okey. Ini adalah Tun Datuk Donald Stephen. Donald Stephen lah Menteri Sabah yang pertama dalam masa tu dia telah tolong merdekakan Sabah dan menyertai Sabah dalam Malaysia lah. Okay, itu Tun Donald Stephen dah. Ini Abdul Razak rasanya. Tun Abdul Razak, Bapa Najib. Ini kejadian ni di KK Gambar ni di KK. Kau pergi nak balu. Okey, lepas tu pada 16 April, ingat tarikh ni. 16 April 1984, Labuan diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan. Okey. Labuan. Okey. Kalau kita pergi museum, kamu nampak meja dan kerusi ni, di sinilah upacara menandatangani antara kerajaan negeri Sabah menyerahkan Labuan kepada Persekutuan Malaysia. So kita ni wilayah persekutuan lah. Okey, time tu masa tu Menteri Sabah adalah Datuk Haris lah, YB Datuk Haris mewakili kerajaan Sabah, Yasain dan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Menteri masa tu. Sign lah sama-sama. Okey. Time tu yang terlibat adalah
Tan Sri Hashim Aman, Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Abdul Hamid Ego dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah lah. Okey. Inilah di kerusi dan meja inilah dokumen penyerahan negeri daerah Labuan ni Sabah punya ke Persekutuan. Maksudnya kita ni sudah berpisah dengan Sabah, kita ni ditadbir oleh Persekutuan Malaysia. Okey, Malaysia. Okay, ini gambar. Inilah bendera Malaysia. Cikgu rasa kamu mungkin dah berapa nampak lah sebab kita sekarang pakai bendera baru kan, tapi inilah benderanya. Okay. Majlis Penganugerahan rasmi oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong meletakkan Labuan standing dengan negeri Malaysia. Oleh sebab itulah Labuan, kita ni standing dengan negeri-negeri di Malaysia. Itulah kalau kita akan bertanding, senangkan terus ke peringkat kebangsaan. Sebab kita satu negeri. Kalau kita masih di bawah Sabah, kalau contoh kita bertanding, kita pasal melawan lagi daerah-daerah di Sabah. Pasal melawan daerah Beaufort, daerah Sepitang, daerah Tawau, Keningau, payah juga tu. Tapi kita sekarang, kalau bertanding terus keluar ke kebangsaan. Okey, inilah Labuan pada dulu sehinggalah sekarang. Okey. Okey, kenapa Labuan dijadikan wilayah persekutuan? Kenapa? Apa sebab? Adakah sebab kena jual kah? Ada sebab mau rasuah kah? Politik kah? Okey, kenapa? Okey, sebab pertama, terhapusnya perbezaan antara kaum, bangsa dan agama antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Okey, oleh kerana kita ni dipisahkan Sabah Sarawak dengan Semenanjung oleh Laut Cina Selatan, jadi jauh. Zaman tu kapal terbang macam kurang orang pakai. Orang pakai kapal laut. Kalau kita mau pergi KL, pasal pakai kapal laut. Okey, jadi dengan adanya tertubuhnya wilayah persekutuan, pentadbiran persekutuan berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, jadi jurang perbezaan tu antara kaum bangsa tu semakin rapat, semakin terjalin erat. Okey? Kedua, memupuk semangat perpaduan. Perpaduan antara kita lah. So, orang Semenanjung kalau kerja sini akan kenal budaya Sabah. Jadi orang Sabah kerja di Labuan akan kenal budaya orang Semenanjung. Jadi kita boleh jadi best friend, berkawan-kawan. Kan? Betul tak? Okay, ketiga, merangsang pembangunan ekonomi setempat. Maksudnya, kawasan ekonomi kita ni makin berkembang. Dulu Labuan ni orang nak tahu apa-apa. Sunyi, tidak apa. Kosong lah. Tapi sekarang bila Labuan di bawah wilayah persekutuan, kita semakin maju. Sebab dulu kita dikenal sebagai tempat pelaburan, pesisir pantai, orang melabur duit. Itu sebablah terbinanya Ujana Kewangan. Ujana Kewangan tu tempat orang melabur duit, saham, offshore kan, ada banyak bank di sana tu. Lepas tu jumpa lagi minyak, jumpa minyak, lagilah kita kaya. Kan, kan bapa kamu kerja-kerja bahagian minyak atau apa segala. Itulah sebabnya. Okay? Okay, ini bendera Labuan. Okay, bendera Labuan, kita boleh tengok bendera Labuan. Okay, maksudnya lebih kurang macam bendera Malaysia sejak. Lebih kurang macam bendera Malaysia. Merah melambangkan keberanian, putih kesucian hati, biru perpaduan, kuning berdaulat, bintang 14 maksudnya negeri-negeri di Malaysia. Simple je kan? Okay. Dan ini Perbadanan Labuan. Perbadanan Labuan ni adalah satu unit atau badan yang menjaga dan mentadbir kesejahteraan Labuan. Maksudnya dia akan mengurus hal sampah, hal kebersihan, ekonomi dia rancang, perumahan, parking, taman segala. Semua ni mereka lah akan urus Perbadanan Labuan ni. Okey? Kalau macam di KK, di BKK, Dewan Bandaran KK. Okey? Kita ni Perbadanan Labuan. Di mana dia punya pejabat? Di mana yang ada tingkap warna emas tu, itulah pejabat utama diorang. Dan sekarang ada pejabat utama diorang yang bangunan kosan tu yang ada pusat sumber tu, ataupun pejabat diorang. Okey. Okey, kita tengok adik-beradik apa tu? Kita punya abang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan tempat yang first kali dijadikan wilayah persekutuan sebab Kuala Lumpur disediakan wilayah persekutuan pada 1 Februari 1974. Itu sebablah kita sambut hari wilayah ni pada 1 Februari 1974. Dikasih sama saja masanya. Okey. Diurus tabir oleh DBKL. Okay, DBKL ni macam Perbadanan Labuan jugalah. Diorang urus hal sampah, merancang bangunan, mencantikkan, merancang bandar, buat ekonomi bagus. Okay.
Tibikal mengartikan sejak ibu kota yang ditubuhkan pada 1960. Okay. Okay. Ini bendera Kuala Lumpur. Maksudnya pun sama saja. Merah berani, putih kesucian hati, biru perpaduan, kuning berdaulat, dan lambang bintang tu maksudnya negeri-negeri di Malaysia. Okey, ini adalah jata negara, jata Dewan Perbandaran Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, ini adalah badan yang menjaga dan mentadbir Kuala Lumpur lah, sama macam Perbadanan Labuan. Okey. Okey, ini kita punya adik Putrajaya, wilayah persekutuan yang baru, yang kira masih baru lagi lah. Okey, bila ia ditubuhkan, dilancarkan pada tahun 1995 dan pembinaan bocor tanda di Putrajaya Pesisir 1. Okey. Kalau Kuala Lumpur tu tempat ekonomi, Putrajaya ni tempat pentadbiran. Tapi kalau macam ibu negara Malaysia, masih lagi orang cakap Kuala Lumpur. Okey, pada 1 Februari 2001, Putrajaya dirasmi disediakan sebagai wilayah persekutuan ketiga. Okey, awal lah nah. Pada tahun 2001, disediakan sebagai wilayah persekutuan yang ketiga. Okey, selepas Kuala Lumpur pertama, Labuan, barulah Putrajaya. Okey, 1995 ni baru kena buat rasanya lah. Ini baru kena isytiharkan lah 2001. Okey, dulu tabir oleh kerajaan persekutuan utama lah. Kalau kamu kita pergi Putrajaya, semua tu adalah pusat utama. Di sanalah Datuk Seri Muhyiddin bekerja. Kita punya Perdana Menteri sekarang lah. Semua di sana. Cantik-cantik. Kalau kita dapat pergi KL, bolehlah pergi sana. Okey, fokus utama Putrajaya pengurusan dan pentadbiran kelas pertama. Okey, proses itu memang cantiklah Putrajaya. Bandar yang cantik. Kadang-kadang jealous jugalah tengok. Tapi boleh buat. Okey, ini bendera Putrajaya. Okey, benderanya lain sikit. Okey. Dia pakai jata negara sebagai pusat pentadbiran utama lah. Tapi sama saja, biru ni melambang perpaduan, kuning ni berdaulat, dan jata negara ni kita punya Malaysia lah. Inilah Perbadanan Putrajaya yang menjaga ekonomi, mentadbir Putrajaya. Okey. Kalau kamu nampak bangunan ada corak begini, ni, itulah pejabat dorang di Putrajaya. Okey. Okey, dan semua bendera tu disatukan menjadi bendera begini. Cikgu rasa tahun 2010 kah? Dalam 2010, 2009 kah? Kita punya bendera tu diubah jadi beginilah. Ini bendera baru bagi wilayah persekutuan. Ada warna kuning, biru, merah. Maksudnya sama juga dengan tu kuning berdaulat, biru perpaduan, merah berani. Ini maksud kita punya jata negara, dan 3 bintang bawah ni melambangkan wilayah persekutuan iaitu KL, Labuan, Labuan dan Putrajaya. Okey. Okey, sebelum kita habis sudah, ini perkara yang akan lain tentang Labuan. Tahukah Labuan kita ada Taman Geopark? Okey, doakanlah supaya COVID ni habis, supaya kita boleh lawatlah Taman Geopark di Labuan tu. Kenapa Labuan dapat Taman Geopark? Sebab zaman dahulu, mana Labuannya? Labuan ni. Ni Labuan dulu. Dulu zaman dinosaur, kita punya laut tu dulu ada daratan yang luas. Tapi makin lama, air makin bila cair, kutub utara, kutub selatan, air pun datang. Nampak tu air. Makin lama kita dikelilingi oleh laut. Dulu sekitar kita ni daratan. Itu sebablah kita banyak minyak. Sebab dulu hutan tebal, dinosaur bila mati, usus tenggelam oleh air, semua benda tu bertukar jadi bahan api fosil. Okay? Jadi minyak, jadi gas. Okay? Inilah tempat taman-taman Geopark baru. Ada Enapan Laut Cetek di Tanjung Batu. Itu kawasan Tanjung Aru rasanya. Enapan Muara di Tanjung Kubong. Ini murid-murid yang pernah ikut pergi CIM ni hari itu ada tengoklah, tapi tahun tingkatan 2 saudara. Yang Tanjung Kubong tu belakang. Lepas tu Batu Arang Kampung Gagar ada penakung minyak. Okay. Ini di layang-layangan ada lapisan silang. Ini ada Nenapan Laut Dalam di Kampung Bulu Laut. Lepas tu Sesar Pulau Rusukan Besar.
Lepas tu ada pentas Sakisan. Sebab dulu ni, sekeliling kita ni adalah sebenarnya hutan. Jadi apabila datang laut, jadi terbentuknya formasi-formasi apa tu batu-batuan yang pelik. Yang pelik lah dan menarik untuk kita kunjungi dan kita belajar. Okey. Okey, tempat yang menarik di Labuan, ini Chimney. Habis, insyaAllah kalau kita tidak COVID, kita lawat. Chimney ni adalah menunjukkan bahawa ada tempat, menunjukkan ada pelombongan arang batu lah. Dulu Labuan ni popular dengan lombong arang batu, barulah minyak. Okey, tapi sampai sekarang orang tak tahu apa fungsi chimney ni. Sebab chimney ni sebenarnya fungsi untuk mengeluarkan asap. Tapi ni nak tahu, bukan jual asap, bukan jual jam, bukan jual dapat lonceng. Jadi orang dah tahu, mungkin untuk supaya kapal-kapal laut tahu, oh itu Labuan. Sebab dulu sini ada satu bandar, bandar kecil. Sebab tu pelabuhan arang batu kan. Tapi sejak kejadian lombong arang batu tu pecah dan banyak pelombong mati, so lombong tu ditutup lah. Sedih. Okey, ini gedung ubat belakang chimney. Gedung ubat ni bukan tempat simpan ubat selsem atau ubat demam. Gedung ubat ni untuk peluru. Zaman perang dulu, tempat simpan peluru-peluru bom. Mortar yang push, push, gitu. Okey, ini muzium-muzium yang boleh kamu lawat. Okey, ini muzium utama di bandar, Muzium Labuan. Ini muzium air tentang ekosistem laut di kawasan kompleks sukan air. Sanalah tempat yang Ramsay Point tu tempat menaikkan bendera Union Jack di sebelah sini dekat Sengkawa. Dan ini muzium Chimney. Sudah pernah pergi? Syukurlah sudah pernah pergi. Okey, ini adalah taman-taman, taman utama Taman Burung Labuan di Tanjung Kubung. Sana dekat dengan apa tu Muzium Chimney. Sana tu ada pelbagai burung. Okey, Taman Damai. Di sinilah tempat General Masao Baba sign dokumen menyerah kalah. Sinilah di tempat ini. Dan ini Taman Botanical. Sini tempat yang Bumbung 12 tu, rumah yang resident British tu yang mahal tu. Okey. Tamat sudah habis. Okey. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa 1 Februari ini ada kuis di Telegram Pusat Sumber. So, kita mula jam 2. Jangan lupa tekan I am ready. Bukan tekan yang slash start tu, tekan I am ready. Okey. Siapa paling banyak betul dan cepat jawab, dia menang. Ada 30 soalan saja. Dan semuanya dari sini dan nota-nota yang lain saya bagi di grup tu. Okey. Jika ada soalan, tanya. Okay, bye-bye.